Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Rahman Dirajman dari College Tingkatan 6 Kota Kinabalu akan membentangkan Badan Perundangan Parlimen. Sebelum saya membuka bicara, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah saya, Tuan S. Azman bin Ligun. Dalam melaksanakan tugasan ini, saya merujuk beberapa sumber, antaranya yang seperti berikut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tajuk tugasan saya. Apakah yang dimaksudkan dengan parlimen? Parlimen adalah badan yang melulus dan memindah undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan, serta meluluskan bajet kerajaan dan cadangan cukai yang baru. Seterusnya ialah peranan badan perundangan. Badan perundangan berperanan menggubal undang-undang untuk dikuatkuasakan di negara ini. Ia berkuasa meluluskan undang-undang di peringkat persekutuan, membuat pindahan kepada undang-undang persekutuan yang sedia ada, menyemak dasar-dasar kerajaan, dan meluluskan perbelanjaan kerajaan. Berapa pula tempo masa ahli parlimen? Parlimen akan terus berjalan selama 5 tahun selepas mesyuarat pertamanya, selepas pilihan raya umum, melainkan jika ia dibubarkan terlebih dahulu. Siapa pula ahli badan perundangan? Ahli badan perundangan terdiri daripada Yang di-Pertuan Agung, Dewan Rakyat, dan Dewan Negara. Yang di-Pertuan Agung, Baginda merupakan sebahagian daripada parlimen, tetapi Baginda tidak turut serta dalam persidangan. Baginda bertitah dalam upacara pembukaan resmi penggal parlimen atau titah diraja. Seterusnya ialah Dewan Negara. Dewan Negara ialah senat yang membahas rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan terperinci. Dewan Negara tidak mempunyai kuasa untuk menolak rang undang-undang dan hanya berkuasa menangguh dan meluluskan undang-undang. Seterusnya ialah Dewan Rakyat. Apakah peranan Dewan Rakyat dalam parlimen? Dewan Rakyat membincangkan usul rang undang-undang yang dikemukakan oleh kementerian yang tertentu. Dewan Rakyat juga membahas belanjawan negara, memberi kata putus tentang jumlah peruntukan yang dapat diberikan kepada negeri. Selain itu, Dewan Rakyat juga meneliti semua rang undang-undang yang ingin dipindah mengikut keadaan semasa. Seterusnya ialah, apakah fungsi parlimen? Parlimen berfungsi membahas hal kerajaan dan hal rakyat. Selain itu, parlimen juga turut membahas bajet negara dan rang undang-undang. Parlimen juga turut meluluskan atau menolak rang undang-undang. Seterusnya ialah persidangan parlimen. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit maksud persidangan. Persidangan ialah pertemuan untuk membincangkan sesuatu perkara. Persidangan majelis adalah satu hari masyuarat yang bermula pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari dan disambung semula pada pukul 2 setengah petang hingga 5 setengah petang, kecuali diubah dengan usul oleh menteri. Persidangan parlimen dipengurusikan oleh Yang di-Pertua Dewan atau Speaker, manakala timbalan pengurusi pula akan mengambil alih tugas mempengurusikan persidangan dewan semasa ketidakadaan beliau. Persidangan parlimen yang utama ialah membahas titah ucapan Yang di-Pertuan Agung dan mesyuarat bajet belanjawan tahunan. Seterusnya ialah proses menggubal undang-undang. Sebelum itu, mari kita kenali dahulu jenis undang-undang parlimen. Jenis undang-undang parlimen ialah undang-undang awam, undang-undang persendirian, undang-undang ahli persendirian, dan undang-undang hybrid. Undang-undang awam. Undang-undang awam dikemukakan oleh menteri yang mewakili pihak kerajaan. Undang-undang persendirian pula undang-undang yang melibatkan orang atau pertubuhan tertentu sahaja. Undang-undang ahli persekutuan. Undang-undang ini dibentangkan oleh ahli Dewan Rakyat selain menteri atau timbalan menteri. Undang-undang hybrid pula ialah undang-undang yang menyentuh kepentingan tertentu. Seterusnya ialah tahap-tahap penggubalan undang-undang. Berikut merupakan prosedur tahap-tahap penggubalan undang-undang. Bacaan pertama hanya satu formality. Pada bacaan ini, menteri yang berkenaan akan memperkenalkan rang undang-undang yang akan diubah dengan membacakan tajuk sahaja. Dalam bacaan ini, perbahasan tidak dibenarkan. Seterusnya ialah bacaan kedua. Bacaan ini merupakan peringkat yang paling penting. Pada bacaan ini juga rang undang-undang dibahas dengan mendalam dan menyeluruh oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dalam bacaan inilah undian dilakukan sama ada menolak atau menerima
sesuatu rang undang-undang itu dibuat. Hanya Dewan Rakyat yang berhak menolak sebarang rang undang-undang yang dikemukakan. Sekiranya perlu dan dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara, ia akan diserahkan ke peringkat jawatan kuasa. Pada peringkat jawatan kuasa pula, semua rang undang-undang dirujuk kepada jawatan kuasa khas atau jawatan kuasa seluruh Dewan. Dalam peringkat ini, rang undang-undang dibahas dengan lebih terperinci. Jawatan kuasa berhak mengubah suai, memindah, atau mengemaskini rang undang-undang. Bacaan ketiga. Pada bacaan ini, penggubalan undang-undang dibahas sekali lagi. Jika perlu, dalam bacaan ini, undian sekali lagi dijalankan untuk meluluskannya. Peringkat seterusnya, perkenan yang di Pertuan Agung. Semua rang undang-undang harus dipersembahkan kepada yang di Pertuan Agung untuk diperkenankan. Jika undang-undang tersebut tidak diperkenankan oleh yang di Pertuan Agung, undang-undang tersebut dianggap lulus selepas 30 hari. Peringkat seterusnya ialah diwartakan. Warta kerajaan dipaparkan di bangunan parlimen. Ia dilaksanakan mengikut tarikh yang ditetapkan dalam rang undang-undang. Tarikh pelaksanaan pada hari akta itu diwartakan atau mengikut tarikh yang ditetapkan dalam rang undang-undang. Seterusnya ialah jawatan kuasa khas parlimen. Berikut merupakan jawatan kuasa khas parlimen. Jawatan kuasa pemilihan. Jawatan kuasa ini memilih ahli-ahli bagi menganggotai jawatan kuasa lain. Jawatan kuasa pemerintahan masyarakat. Jawatan kuasa ini meneliti peraturan tetap Dewan dan mencadangkan perubahan baharu. Jawatan kuasa Dewan. Jawatan kuasa ini meneliti kemudahan para ahli Dewan seperti kemudahan komunikasi, perpustakaan, restoran, dan perubatan. Jawatan kuasa hak dan kebebasan. Jawatan kuasa ini menjaga hak kepentingan Dewan serta mengawal disiplin para ahli Dewan. Jawatan kuasa kira-kira uang negara. Jawatan kuasa ini hanya terdapat di Dewan Rakyat. Tujuannya mengkaji laporan Ketua Audit Negara ke atas perbelanjaan dan budget negara. Dalam tugasan ini, rumusan yang saya dapat buat ialah Badan Perundangan merupakan badan yang berkuasa mengubah undang-undang negara. Setiap ahli badan perundangan parlimen mempunyai tugas khas masing-masing. Sekiranya Anda mempunyai sebarang soalan, sila kemukakan soalan Anda di ruang komen di bawah. Oke, sekian, terima kasih.